Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua ya murid-murid. Terima kasih kerana masuk kelas ya seperti biasa. Dan cikgu nak menyebut dua perkara dulu sebelum kita pergi belajar ya. Pertama, jangan lupa untuk menghantar laporan sains atau pekat anda. Tolong hantarkan sama ada melalui Google Classroom ataupun WhatsApp lah. Kalau Google Classroom kamu tak boleh akses sampai mati pun tak apa. WhatsApp, tuliskan nama, cikgu nanti akan record lah di situ siapa yang hantar, siapa yang tak hantar. Itu satu. Hantar laporan sains anda. Kalau belum lagi semalam sepatutnya dah tutup. Cikgu bagi sampai hari ini lah, siapkan hari ini, lengkapkan dan hantar. Satu. Kedua, jangan lupa isikan kehadiran. Murid-murid, macam yang kelas 5 equity dan 5 creative sebelum ni pun, ya, ada antara kita yang tak isi kehadiran. Kehadiran ini penting ya, murid-murid. Cikgu nak sebut juga, kehadiran ini penting. Minta maaf. Batuk pula kan. Jadi kadang-kadang cikgu tak tengok screenshot, kadang-kadang. Jadi cikgu akan bergantung sepenuhnya kepada nama yang kamu isi. Sebab benda ini nanti akan keluar dalam bentuk Google Sheet. Cikgu akan baca di situ. Jadi kalau kamu malas nak isi, terjadi apa-apa tercicir. Okey? Itu bukan tanggungjawab cikgu lah sebab cikgu memang akan take setiap hari kehadiran anda semua. Jadi dua perkara ya. Pertama, hantar laporan PK. Kedua, isikan link kehadiran selepas ni. Biasanya cikgu akan bagi sekali dengan link YouTube lah untuk record Google Meet petang ni. Okey? Jadi selamat datang sekali lagi kepada semua. Jom kita belajar muka surat 200. Muka surat 200. Okey? Sekarang anda boleh pilih untuk tidak tengok pada skrin. Ada buku itu paling bagus. Kalau kamu tengok pada muka surat bab 7, muka surat 200 ini, ya, kita akan belajar cahaya dan optik dan cikgu dah sebut kita akan fokus kepada penggunaan kanta. Cikgu apa itu kanta sekali lagi? Macam mana kata ya? Boleh dikatakan seperti kaca yang boleh menumpukan cahaya ataupun mencapahkan cahaya. Kanta ada dua jenis secara am lah, dua jenis lah. Jadi nanti kita akan belajar benda ini. Okey, dan benda yang baru berbanding dengan senior kamu. Bagus tau benda ni sebenarnya. Nyatakan, tengok ayat kedua, muka surat 200 tu kan. Nyatakan satu kelebihan kanta air berbanding kanta kaca. Okey, kanta air berbanding kanta kaca. Ya, sebelum ini fokus kita belajar lebih kepada kanta kaca. Jingpian, okey. Yang ada jing zhe. Okey, jadi sekarang ada kanta air. Cikgu, boleh air digunakan untuk memfokuskan cahaya ke mencapahkan cahaya? Ya. Okey, sebabnya kalau anda tengokkan banyak, kalau kamu pernah tengok di YouTube, mungkin kamu pernah terfikir, kalau kita ambil satu plastik air, kita letak bawah matahari. Kita letak bawah matahari satu plastik air. Cahaya matahari boleh ditumpukan oleh air lah, itu contoh dia. Oleh air, okey, untuk menumpukan cahaya matahari dan membakarkan kertas, contoh. Okey, jadi bagaimanakah fungsi dia? Nanti kita akan tengok. Dan selain ketebalan, nama lagi satu faktor yang mempengaruhi panjang fokus kanta. Cikgu, apa itu panjang fokus? Nanti kita akan belajar panjang fokus. Okey, sekarang tengok pembentukan image oleh kanta dan juga peralatan optik yang kita akan belajar hari ini. Jadi cikgu, apa itu peralatan optik? Peralatan optik, alat-alat yang menggunakan kanta. Okey, kanta untuk memberi boleh kata perkhidmatan lah ataupun untuk memberikan manusia kesenangan. Jadi pelbagai peralatan optik menggunakan kanta. Okey, seperti apa? Telefon, smartphone, telefon pintar. Okey, yang merupakan alat komunikasi melalui audio saja telah dimajukan sehingga menjadi telefon pintar yang dapat berfungsi sebagai alat komunikasi audio visual dengan menggunakan kamera untuk mengambil gambar, foto dan video. Bla 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 bla. Jadi yang penting dulu telefon bimbit tanpa kamera. Sekarang menjadi telefon pintar dengan 5 kamera. Dulu tanpa kamera, sekarang dengan 5 kamera. Jadi macam mana konsep kamera? Okey,
konsep kamera. Dan cikgu nak kamu highlight pada muka surat 201 ya, yang paling email highlight konsep kanta air. Okey. Selain daripada kaca dan plastik lut sinar. Kan samin kalau kamu tengok dalam gambar muka surat 201 itu, di atas konsep kanta air, cikgu nak kamu gariskan kaca, yes. Kaca, poli, plastik. Okey, sosial. Okey, selain daripada kaca dan plastik lut sinar, sebarang bahan lut sinar termasuk air boleh digunakan untuk membina kanta. Okey, jadi cikgu kenapa kita nak belajar benda macam ni? Sekali lagi, cikgu nak bagi tahu anda senang cerita dia macam ni. Okey, kalau kita tidak belajar fungsinya kanta sekali lagi. Bayangkan, kamu ada rabun jauh dan rabun dekat. Contohlah kamu tak boleh nak tengok jauh. Kita panggil sebenarnya rabun jauh lah. Sebenarnya kata panggil rabun dekat kalau ikut English. Okey, rabun jauh. Jadi, kita tak boleh nak tengok jauh. Jadi bagaimanakah kita nak mengatasi isu tersebut? Cikgu, senang loh. Pakai cermin mata. Pakai cermin mata. Jadi kalau zaman sekarang ialah cermin mata boleh dibelikan di kedai optik. Boleh. Kedai optik. Bayangkan kalau kamu tiba-tiba pergi satu tempat yang tak ada kedai optik dan kamu punya cermin mata rosak. Jadi bagaimanakah kamu nak menyelesaikan isu tersebut? Mana dapat jumpa kanta yang sesuai untuk rabun jauh kamu? Ini konsep yang pertama. Kalau kamu tak nampak lagi benda macam ni, cikgu nak tanya juga. Apakah beza di antara teleskop dan kamera? Teleskop dan kamera. Teleskop, semua teleskop justru naik ke kan sing-sing dah. Okey, tengok bintang ke, tengok benda yang di atas langit. Okey, dan juga kamera. Apakah konsep di sebaliknya? Ya cikgu, dua-dua itu dia pun guna kanta. 都是有用镜片去做的，对。Jadi apakah konsep di sebalik mereka itu untuk membina teleskop, kaca dan juga kata semestinya kaca atau teleskop dan juga kamera, contohnya kamera di handphone. Jadi benda ini sekali lagi hanya membukakan peluang untuk anda faham dan mungkin mana tahu kamu minat. Kamu boleh menjadi ahli opticianis lah kata setiap cikgu. Okey, maksudnya kedai cermin mata. Ya, perlu menduduk exam ataupun peperiksaan untuk mendapat lesen dan juga pengiktirafan. Perlu ada degree juga sebenarnya benda itu. Okey? Jadi kita sambung sekarang. Antara kata kunci yang cikgu kamu perlu tahu, kamu tahu? Okey? Kata kunci ya. Cikgu hari ini fokus dua je. Kanta cembung, kanta cekung. Kanta cembung, kanta cekung. Kanta cembung gemuk-gemuk tengah-tengah. 这弓 kurus. OK? 一个是凸出来的，一个是凹进去的。Jadi, apa beza dia? Dengan menggunakan dua kanta ini, kita akan fahamkan, bulatkan istilah panjang fokus. Panjang fokus. OK? Mula-mula, kita dah sebut panjang fokus. Cikgu, apa itu panjang fokus? OK? Sabar. Kita akan sebut sekarang. Jadi hari ini, di dalam bab yang baru ni bab 7. Okey, bab 7. Kita punya perkataan yang perlu ingat, sebenarnya kita belajar kanta. Kanta. Okey? Tapi dah bermula tadi dengan tajuk cahaya dan optik. Okeylah. Tapi ingatkan, apakah barang yang boleh tumpukan cahaya? Apakah bahan yang boleh tumpukan cahaya? 到底有什么东西能将那一个什么阳光的那个焦点 fokus焦点 okey 集中 macam mana? Jadi kita perlu belajar kanta, belajar bagaimanakah konsep di sebalik macam mana kata ya, cahaya matahari dapat difokus. Okey, dapat difokus. Jadi penting ya. Okey, sekarang tengok muka surat 202 dan 203. 202 dan 203. Okey. Izinkan cikgu perkenalkan semula. Kamu dah tahu sudah belajar sebelum ni.
Okey. Ingat ya, ini lain sikit daripada senior kamu ya. Ya. Kanta cembung. Kalau ikut kanta cembung ialah seperti gambar aja tadi tunjuk, ini kanta cembung. Kanta cekung. OK， 一个是吐出来的，一个是凹进去的。吐出来的yang kembang di luar cembung, ke dalam cekung, ke dalam cekung. Tapi benda baru ya. Untuk silibus yang dia sebut, ya. Kalau anda tengok sebenarnya cembung dia pada dua arah. Itu panggil dwi cembung. Dwi cembung. Okey. Cekung yang biasa kita lukis tu kanta cekung, kita panggil dwi cekung. Okey. Ada di mana kanta itu satu bahagian yang cembung saja. Satu bahagian yang cembung sahaja. Jadi kita panggil itu sebagai plano cembung. Plano cembung. Plano cembung. Ipian bala. Sama juga dengan cekung, satu belah yang masuk ke dalam kita panggil plano cekung. Ada juga kanta yang cembung, okey, satu belah dan satu belah lagi dia tak tegak, dia cembung keluar juga. Okey, itu kita panggil meniskus cembung. Meniskus cembung. Sama juga cekung, meniskus cekung. Tetapi konsep kebanyakannya fokus pada yang pertama ya, dwi cembung dan dwi cekung. Dwi cembung dan dwi cekung. Biasanya kita kata kanta cembung kita rujuk pada dwi cembung. Kanta cekung kita rujuk pada dwi cekung. Muka surat 201. Okey? Siapa ada soalan? Siapa ada soalan? Jadi, apakah yang kamu perlu tahu? Cikgu nak kamu tengok pada gambar Raja 7.2, pembiasan sinar cahaya selepas melalui kanta cembung dan kanta cekung. Okey? Kamu akan nampak kanta cembung sebelah kiri, kanta cembung sebelah kiri, dia akan fokuskan cahaya. Cikgu, apa maksud dia? Okey, boleh read. Jadi penting buka skrin sekarang, buka skrin kamu sekarang. Cikgu nak tunjukkan sedikit gambar Raja yang anda harus tahu hari ini. Ya. Kalau ini adalah kanta cembung. Ini adalah kanta cembung. Jadi apa yang kanta cembung nak anda tahu adalah kalau ada cahaya yang masuk, cahaya itu akan ditumpukan. Dia akan ditumpukan dan fokus pada satu tempat. Dia akan tumpu dan fokus pada satu tempat. Cikgu, apa maksud dia? Kalau anda pernah main kanta pembesar, contoh dia kanta pembesar, okey, kamu akan nampak sebenarnya kanta pembesar fang da jing de, cahaya itu dia akan fokus pada satu titik. Kalau kamu pernah main lah. Okey, kalau anda tak faham, aku tunjukkan pada YouTube sekarang Sekejap je. Okey, sabar ya. Jadi aku nak tunjukkan kejap je. Tengok itu kata kadang-kadang line tak berapa, baguslah tapi yang penting nampak dia akan fokuskan cahaya pada satu tempat yang tengah lah biasanya. Okey, tapi kalau kita alih dia akan jadi tempat lain. Okey. Jadi jadi cahaya difokuskan, ditumpukan. Kalau anda tengok lagi, ditumpukan. Okey, jadi kalau anda tengok betul-betul, jadi benda itu difokuskan. Apa yang kamu perlu tahu di sini adalah, kalau kamu tengok gambar cikgu bukakan skrin kamu akan nampak cikgu akan lukis cahaya itu ke tengah. Ke tengah kanta cembung itu, ke tengah. 我们画去中间的。Di situ baru kita akan buatkan arah dia dibengkokkan. Okey. Jadi kanta cembung dia akan bengkok menumpu. Kanta cembung akan bengkok menumpu. 它会那个叫什么？
Cicong, tu cicong. Kalau kanta cembung, dia akan, kanta cekung, dia akan bercapah. Kalau anda tengok di sini sekali lagi murid-murid, okey, kamu akan nampak yang kiri cembung tumpukan cahaya, itu pasal dia disebut sebagai kanta penumpu. Okay, cicong tak? Okey, cicong. Kanta penumpu. Manakala kanta cekung dikelari sebagai kanta pencapah. Kenapa kanta pencapah? Kalau anda tengok di sini, cikgu nak lukis juga secara am dulu. Kalau ini kanta cekung, oh, kenapa hitam pula kan? Silap. Kita guna merah juga. Kalau kita guna merah, okey. Maksud dia kalau cahaya masuk, 如果有光线进去，结果 dua garis cahaya, maksudnya dua cahaya masuk macam ni. Tak. Bayangkan kalau kita bagi torchlight ya, 手电筒是 dia mesti cahaya yang satu garis tebal. 它是一条比较厚的线来的. Ya, itu atas dan bawah dia. Maksudnya ada cahaya masuk, apa akan berlaku? Dia akan capah. Ta'asan ni, ta'asan. 你要记得ta'asan. Ta'asan. Okey? 集中跟散开, 集中跟散开的意思. Jadi kalau anda tengok di sini, apa yang kamu perlu tahu hari ini sekarang? Ya, perkataan selepas kanta di bawah bab 7 cahaya dan optik, cahaya lah. Jadi cahaya macam mana dia bergerak masuk ke dalam kanta dan keluar dari kanta itu. Itu yang kita belajar cahaya. Cikgu, apa itu optik? Optik, kalau kamu nak belajar something yang berkait dengan mata sebenarnya. Optik, dia lebih ke mata. Kenapa mata? Sebab mata kita, kenapa boleh nampak? Sebab sensitif kepada cahaya. Okey, optik dia berkait dengan mata. Mata ya. Jadi selepas kanta tadi belajar, apa yang cikgu cakap? Titik fokus. Cikgu, tadi kamu cakap panjang fokus. Ya. Jadi apa itu panjang fokus dan titik fokus? Cikgu, jadi dengar ya. Titik fokus ialah titik dengan keadaan sinar cahaya tuju yang selari dengan paksi utama dan akan menumpu kepadanya. Cikgu, perlu hafal ke? Bukan hafal. Tapi kamu perlu tahu perkataan yang susah sekarang. Tadi fokus, 焦点. Titik fokus 是焦点啊，焦点。发那个超大的焦啊，这是叫焦点。Jadi, apa itu titik fokus? Ya, titik fokus itu jatuh pada paksi utama. Cikgu, paksi utama pula sekarang. Okey, murid-murid. Sekarang, cikgu nak kamu tengok pada skrin cikgu juga sekali lagi. Tengok skrin ya. Cikgu perlu lukis supaya anda faham. Jadi, untuk anda faham konsep dia, penting ya. Murid-murid, kalau anda tengok ini ada kanta dui cembung ataupun cembung, boleh. Apa yang anda perlu tahu adalah, ada satu garis di tengah-tengah. 还有一条线在中间的。YBB， 明白吗 YBB？ 明白。 Okey. Garis tengah-tengah ini, dengar ya, garis di tengah-tengah kanta cembung ini, ada satu titik di tengah. 还有一个中间有一个点的， dia ada satu titik di tengah. Okey. Jadi apa pentingnya anda tahu titik tengah ni dulu? Sabar ya. Kamu perlu tahu bahawa cikgu guna garis biru di mana semua cahaya yang lalu, kalau lalu titik tengah ini, dia mesti keluar tanpa bengkok ke kiri, atas ke bawah ataupun ditumpu. Tak, dia masuk, dia tembus keluar macam tu. Okey, kalau exam lah, soalan SPM dia lukis satu garis. Contoh garis. Sorry ya. Dia cikgu lukis tak lurus. Jadi kalau cikgu lukis macam ni, satu garis, dia lalu pada, bayangkan dia lalu pada titik tengah ini. Bagaimanakah kamu nak letakkan garis cahaya itu selepas melepaskan titik itu? Itu kita perlu faham, dia akan terus tembus. Apakah nama titik di tengah itu? Sabar, nanti kita akan belajar. Jadi, kita pun dah tahu, okey, ada titik yang di tengah ini, penting. Dan ada satu garis.
yang 90 darjah kepada garis menegak 90 darjah. Di mana garis itu cahaya kalau masuk dia keluar straight juga, tidak bengkok kiri kanan. Di mana 90 darjah kepada garis menegak, 90 darjah kepada garis menegak itu, ya, inilah kita panggil paksi utama. Paksi utama memang kat tengah-tengah dan 90 darjah kepada garis yang menegak kat kanta tersebut. Okey? Jadi itu paksi utama. Jadi cikgu, tengah-tengah itu panggil titik fokus ke? Bukan. Dia nama lain. Cikgu nak fikir ada ke tak kat sini. Ya, kalau kamu tengok ada itu di O ni lah. Nanti kita akan sebut perkataan itu. Jadi, pentingnya kita faham bahawa, pentingnya untuk kita faham sekarang bahawa cikgu gunakan warna yang lain pula sekarang. Contoh, cikgu pilihkan warna oren. Jadi, seperti yang cikgu dah lukis, kalau ada cahaya masuk, mesti sampai ke garis yang hitam kat tengah itu, apa yang akan berlaku? Dia akan bengkok. Kalau kanta cembung, dia akan bengkok ke paksi utama. 它会凹去那个中间条线，打横的线。Kalau kanta yang cekung, dia akan jauh. Jadi sekarang dia akan pergi ke tengah. Apa yang akan berlaku? Dia akan pergi tengah. Sorry ya. Dia tak akan bengkok. Dia memang patutnya guna pembaris. Ini kan senyum cerita. Jadi dia akan sentuh pada tempat. Sama juga dengan cahaya tempat lain pun. Kalau dia sambung sampai ke garis yang hitam, dia akan bengkok ke paksi utama dan bertemu pada tempat ini. Jadi perlu lukiskan arrow anak panah keluar sama, anak panah dari kiri masuk ke kanan. Jadi tengah garis, garis di mana dia bertembung dengan paksi utama itu akan bertemu dengan garis cahaya lain, dan tempat pertemuan tiga garis ini, yang pertama biru kan, yang kedua dan ketiga ni, pertemuan ketiga-tiga ini kita panggil titik fokus. Seperti kanta pembesar itu, kanta pembesar 那个放大镜是吗？放大镜. Kalau letak cahaya, dia akan fokus ke tempat itu. Ya. Kalau kamu buat tepat pada tempat dia, jarak dia akan fokus. 它会变得比较最热的. Kalau kamu letak jauh sikit, jauh dari F, jadi cahaya itu tidak berfokus, tidak bertumpu. 我们现在讲的就是焦点. Jadi ada apa faktor yang boleh mempengaruhi jarak ini? Murid-murid, jarak apa ini? Jarak cikgu letak O di sini dengan F ini. Apakah nama jarak O ke F ini? O ke F, nama dia kita panggil jarak fokus. Jadi, apakah faktor yang boleh mempengaruhi jarak fokus itu menjadi pendek ke menjadi jauh? Pendek maksudnya dekat dengan kanta ataupun jauh dari kanta. Jawapan dia sebenarnya jatuh kepada ketebalan. 它的厚度. Okey? Maksud dia, cikgu lukis macam ni. Cikgu lukis kat tepi sini. Kalau dia tebal, cikgu lukis kat sini. Kalau dia tebal, maka titik fokus itu akan jadi lebih rapat dengan kanta. Okey, murid-murid, cikgu menerima call daripada orang ya. Cikgu nanti akan cikgu akan jawab call kejap ya.
Okey, kita sambung ya. Kalau anda tengok pada muka surat sekali lagi ya. Muka surat 203 ini. 203 anda akan nampak bahawa kanta cembung itu menumpuk di satu titik. Kamu akan nampak ada 4 garis merah. Tengok pada buku kamu muka surat 203. 4 garis merah, 4条红色线 mereka semua akan bertemu pada satu titik. 他们一定会集中在那边的。Jadi tempat yang cahaya bertumpuk itu nama dia apa? Syazah? Nama dia Syazah pula kan. Siti Nomiza. Maiza. Ya. Apakah nama di mana semua cahaya itu akan bertumpu? Apakah nama dia? Fokus. Titik fokus. Bukan fokus saja. Dia titik fokus. Dia short form dia F tapi kita sebut titik fokus. Dan jarak daripada kanta cembung garis tengah-tengah itu ke titik fokus, jarak di tengah-tengah ke titik fokus itu, jarak itu kita panggil sebagai, kenapa mana pergi ya? Kita panggil sebagai panjang fokus. Macam mana bezakan titik fokus dengan panjang fokus? Tolong dengar ya. F huruf besar. Huruf besar. Kalau panjang fokus, F huruf kecil. F huruf kecil. Okey? Jadi soalan yang tadi cikgu henti sebelum cikgu jawab call tadi adalah bagaimanakah kita nak pendekkan titik fokus itu rapat ke kanta cembung. Macam mana kita nak pendekkan panjang fokus atau jarak titik fokus ke kanta. Kalau soalan tanya macam tu kan, 我们要怎么样把那一个焦点弄前去到那个镜片 macam mana? Senang je. Pastikan kita tukarkan kanta cembung kepada kanta cembung yang nipis ni kepada yang tebal. 我们把它变厚. Kalau dia jadi tebal, maka dia punya titik fokus semua akan jadi rapat. Itu pasal kalau kamu tengok orang yang kalau pakai cermin mata, kalau dia punya rabun itu tinggi, kuasa rabun dia tinggi, 他的那个近视度是很高的嘛，对没有？所以说他穿的那个镜片就会比较厚，因为他要集中更多的那个光进去眼睛里面，dia perlu tumpukan lebih banyak cahaya untuk masuk ke dalam mata dia. Okey, untuk masuk ke dalam mata dia. Jadi murid-murid tengok pula kepada kanta cekung. Kanta cekung cikgu, mana mungkin ada titik fokus. 这个你们也会画. Tolong belajar lukis sekarang. Cikgu, perlu lukis dalam buku ke? Tak. Lukis dalam kertas ataupun buku nota kamu kalau ada. Kalau tak ada, lukislah di dalam buku teks kamu supaya anda faham. Ini adalah kanta cekung. Dia seperti kanta cembung, ada satu garis di tengah-tengah yang murid-murid di tengah ni. Ada di tengah ni ya. Jadi di garis tengah ni, murid-murid sekarang ada satu garis. Garis yang 90 darjah kepada garis yang tengah-tengah itu, kita namakan dia sebagai apa? Paksi utama. Okey, 它是通过中间这个点的 O 啦。Kita akan namakan nanti, kita akan nama dia nanti. Jadi, kita pun dah tahu bahawa cahaya yang keluar masuk dalam kanta cekung ni keluar masuk, kalau kita lukis, tengok pada skrin. Okay, kalau cikgu lukis sekarang. Okay, tak mungkin dia bertumpu. 它是不可能集中在后面的嘛，它是打散的嘛。Jadi, bagaimanakah kita nak cari titik fokus dia? Penting dah. 我们要怎么画出来 titik fokus? Jadi, kamu perlu ambil pembaris. 你们要拿你们的尺. Ambil pembaris, letakkan pembaris di atas garis itu. Letakkan pembaris. Ini pembaris ya. Okey, letakkan di atas garis yang dia bertapah keluar. 它打散那个线. Lepas itu, letakkan pembaris sambung. Sambung dia ke belakang kanta.
Sama juga dengan bawah. Okey, sama juga dengan bawah ya. Jika nak lukis pun, jika tak tahu macam nak lukis. Macam nak lukis dengan drawing pad ni. Dia akan jadi lari. Okey. Jadi untuk yang sama kat bawah, kita akan gunakan pembaris lukis ke? Jadi dia mesti bercapar dan ikut pembaris. Murid-murid, apa maksud ikut pembaris ya? Jangan tengok kat bawah itu je lukis sebenarnya dah salah tau. Dia sepatutnya lebih capar lah. Kalau kat sini murid-murid, dia kalau tengok buku teks pun senang lah. Tapi kalau cikgu nak lukis pada skrin ni, dia akan jadi agak mencabar. Cikgu nak lukis betul-betul sekali lagi. Okey. Kalau tengok pada skrin sekarang ya, minta maaf ya, cikgu ambil masa kejap, sorry. Cikgu ambilkan gambar ini. Jadi yang oranye ini sepatutnya dia lebih mencapar. Jadi kalau kita ambilkan pembaris, kita akan letak dan bayangkan pembaris itu pergi ke belakang. Kita akan letakkan pembaris macam ni. Jadi tengok dalam buku teks kamu akan nampak titik yang di belakang. Itu kan titik di belakang. Kalau kamu tengok titik di belakang ni disambung oleh garis bertitik. Cahaya itu tak wujud. Jika cahaya itu tak wujud, tetapi kita bayangkan dia kat belakang. Orang siang-siang terasi homemade. Jadi kita dapatlah titik fokus kanta cekung. Bukan selepas kanta, tapi sebelum. Tapi jarak fokus itu adalah sama di kiri ke kanan. Tetapi kita dapat titik fokus dia itu dengan cara di sebelum. Maksudnya di belakang kanta, bukan selepas, sebelum. Boleh faham ke tak? Kanta cembung dapat titik fokus selepas cahaya itu masuk ke dalam kanta cembung, keluar satu belah lagi. Manakala titik fokus untuk kanta cekung tidak akan keluar pada selepas kanta cekung itu, tetapi sebalik, sebelum. Okey, itu adalah bergantung kepada garis imajinasi. Okey, kalau kamu tengok sekali lagi garis titik. Cikgu, jadi kamu nak saya buat apa? Kalau boleh, apa yang cikgu buat sekarang, cikgu letakkan warna hijau kat situ kan. Di belakang kanta, kamu buatlah nota di situ. Di situlah kita dapat titik fokus di, ataupun tak boleh kata belakang, sebelum kanta cekung, sebelum. Iso kuang sen sing chi naik ke ti fang chi yo titik fokus iso. Siapa tak boleh faham? Murid-murid, siapa tak boleh faham? Jadi Faham sikit-sikit. Sikit. Sebab kita ada soalan ni. Chen Chen? Lo Chen Chen ada? Lo Chen Chen? Ada ya? Jadi ada antara eksperimen kita perlu buat menentukan titik fokus. Cikgu, apa eksperimen perlu menentukan titik fokus? Tengok pada skrin sekarang. Cikgu nak buat eksperimen. Semua sekarang eksperimen ada pada internet lah. Jadi kalau anda tengok sekarang, murid tengok pada skrin. Jadi yang cikgu ini buat, nanti cikgu akan share dalam Google Classroom, tengok ya. Kanta cekung yang tebal, yang bawah ini yang nipis. Atas cembung yang nipis, yang ini adalah yang tebal. Jadi kalau kamu tengok, untuk mencarikan titik fokus, nampak? Tengok pada skrin anda sekarang, tengok pada skrin. Brian ada, Brian? Boleh faham ke tak Brian? Brian tadi ada kan? Ataupun saya cukup panggil salah orang. Brian ada. Brian boleh faham tak?
Ang Ching Yong boleh faham? Ang Ching Yong? Okey ya. Jadi kita tengok semula kat sini. Jadi kalau kamu tengok kat skrin, ini kanta cembung. Miza ya, tengok ya Miza. Nampak? Pak. Okey. Jadi ini salah satu. Kalau kita letak yang lebih tebal, dia akan lebih rapat dengan kanta. Kalau kamu tengok ya. Ini kanta cembung yang nipis. Inilah kanta cembung yang tebal. Nampak ke tak dia rapat. Jadi itulah pasal kenapa kawan yang kuasa rabun dia tinggi, dia akan guna kanta yang tebal. Ada sebab dia macam tu. Nak tumpukan lebih cahaya rapat ke mata dia. Ada macam ni cara dia. Okey. Untuk kanta cembung pula, macam mana pula? Nampak? Dia bercapah. Dia bercapah. Jadi kita akan cari di sebelum kanta itu. Ini pula pun cara dia untuk mencari titik fokus. Titik fokus kalau guna cara macam ni yang ada kertas pula, kita akan cari titik. Titik cahaya itu tumpu titik yang paling kecil. 我们找最小的焦点. Kalau cahaya itu dia tumpu, tempat itu titik dia kecil, itu adalah titik fokus dia. Itu kalau guna pada sebelah ataupun pada kertas selepas kanta. Kertas selepas kanta. Itu是一个方法lah. Okey. Jadi harap anda boleh ikut, kita sambung pula. Okay, menentukan titik fokus. Kalau kita kat sekolah, cikgu boleh buat lah. Tapi sekarang tak boleh ya, cikgu nak tunjukkan pun susah. Jadi kamu boleh tengok pada muka surat 204 sekarang, alat yang dia guna pun sama saja. Nampak ke tak murid-murid? Kenapa 3 garis dia tunjukkan? Sebab dia nak bagi tahu 3 garis itu, garis ada pada yang tengah-tengah itu, kalau kena pada titik O itu, dia memang lurus keluar. Untuk yang kiri kanan, dia bergantung kepada kanta. Kalau cembung, dia akan tumpuk, cekung dia akan capah. Kalau kamu tengok balik sekali lagi, kat sini. Ini yang cikgu nak tunjukkan. Karena nampak ke tak, walaupun ini kanta cekung, yang garis melalui paksi utama, dia memang straight. Dia tak akan capah. Hanya kiri kanan saja yang dia akan pergi bengkok ke luar. bengkok. 你说如果那条线那个光线是对准那个中间点的话，它是直直进去直直出去罢了，它不会打横或打斜，不会的。 OK， 它是直直进直直出。 OK， jadi harap semua boleh ikut. Sambung ya, juga sambung. Liling, boleh faham tak liling? Liling? Haziq, boleh faham Haziq? Boleh faham sikit-sikit. Ya ke? Akid lama tak masuk ni? Minggu lepas dah, kelas sebelum ni tak masuk kan? Akid? Afiq pula. Afiq. Ya. Okey ke tak? Boleh ke tak? Ya, saya ikut. Jadi sekarang ini harap kita boleh buat satu masa nanti, tapi sekarang cikgu tak fokus pada eksperimen yang kita nak fokus kepada poin penting dia. Ya. Jadi murid-murid, mari kita fahami istilah-istilah optik. Hari ini kita henti di sini je. Okey? Hari ini kamu dah belajar kanta. Kamu juga telah belajar kanta cembung, kanta cekung. Kanta je itu pun. Kamu juga telah diperkenalkan titik fokus. Titik fokus huruf besar F itu. Boleh dapat titik fokus? Ya. Jadi hari ini kita akan henti dan belajar habis ya. Bahagian 205 saja. 我们就只是学第205面罢了。semua istilah yang ada pada satu kanta. Okey, 一个镜片上你要懂得那字眼。Apa dia? Seperti garis menegak yang kat tengah-tengah kanta itu, cikgu asyik guna garis menegak tadi, 一个打直的那条线， itulah kita nama paksi kanta.
paksi utama ialah garis yang 90 darjah kepada paksi kanta. Satu dah. Okey, dan apa cahaya yang masuk O ini? O. Cikgu, apa itu O? O itu bernama pusat optik. Murid-murid highlight istilah pusat optik. Kenapa anda perlu tahu pusat optik? Pusat optik merujuk kepada titik pada pusat kanta 那个晶片的中间点 di mana sinar cahaya tidak akan terbias. Gariskan tidak terbias. 那个光线进去里面是不会被扭曲的，它是直直进直直出，它不会打斜或打横，不会的。OK， itu adalah pusat optik O. Macam mana kamu nak dapat pusat optik O, murid-murid? Sekali lagi, ini dia. Sorry ya. Cikgu nak padam semua ini dulu supaya anda boleh ikut. Cikgu, ini perlu lukis dalam buku ke? Kalau boleh lukis. Kalau tidak, tengok buku teks itu dan fahamkan sama-sama. Jadi apa yang kita nak faham sekarang? Apa yang kita nak faham sekarang, murid-murid? Okey. Kalau kamu diminta lukis satu kanta secara kanta. Kanta cembung sekarang. Macam mana kamu nak mula lukis kanta cembung ini? Maksudnya cahaya keluar dan masuk. Sebelum kamu lukis cahaya keluar masuk itu, perlu faham terdahulu garis yang mendekat ini. Murid-murid, sekali lagi, apakah nama garis yang menegak ini? Jawapan dia, ya, paksi kanta. Paksi kanta. Tengah-tengah ini ada satu O titik O ni. Nama titik O ini panggil apa? Pusat optik. Pusat optik. Sebabnya ada satu garis yang penting, titik-titik juga akan melalui O ini. Yang 90 darjah kepada paksi kanta. Ya, ini yang kita dari tadi dah sebut paksi utama. Apa itu paksi utama kalau anda tengok ke bawah? Okey, paksi utama dan paksi kanta. Paksi kanta garis lurus yang menerusi pusat optik. Berseranjang dengan paksi utama. Berseranjang. Cikgu, apa itu seberanjang? 90 darjah. Paksi utama melalui pusat optik juga sesuatu kanta dan mesti melalui titik fokus. Okey, jadi kalau anda tengok di sini, ini paksi utama mesti melalui pusat optik dan nanti kita akan tuliskan titik fokus di atasnya. Jadi, apa lagi yang kita perlu tahu? Kita perlu tahu cahaya akan ditumpukan oleh kanta cembung. 如果光线进去 garis kamu akan lukis sampai ke paksi kanta henti. Okey, kalau cembung dia akan bengkok ke paksi utama, Garis yang kedua pun dia akan bengkok ke mana cikgu? Jauh ke depan. Kalau ini adalah ujian, kamu perlu faham mereka akan jatuh pada titik fokus. Cikgu akan gunakan biru. Jadi dia akan sampai ke sini. Dia akan sampai ke sini. Titik yang sama dengan garis hijau tadi. Ya, inilah kita panggil titik fokus. Titik fokus. Dan titik fokus itu dengan O, titik fokus dengan pusat optik ini kita panggil jarak fokus F. Jadi, andai kata dialah 2 cm, O ke F ialah 2 cm, O ke sini pun ke F sini pun boleh terjadi, sama je. Maksud dia kalau sini 2 cm, sini pun akan 2 cm. Jarak fokus selepas kanta dui cembung adalah sama. 在teori上，左边跟右边是一样，因为两边都是一样凸出来的 size yang sama. Kalau nipis sikit dia akan lain lah. Tapi untuk dui cembung sama. Jadi lepas lagi 2 cm. Kalau lepas lagi 2 cm, 再多2个 cm. Senang loh cikgu. 2 kali F betul. EF 的意思，对。比如说再多2个 cm 它就是 EF 的意思。OK, 2 kali. Siapa tak faham?
谁不明白的？ Siapa tak faham? Siapa tak faham? Murid-murid siapa tak faham boleh angkat tangan tau, raise hand. Kalau malas, kalau takut nak tanya, boleh raise hand. Kang Hao boleh faham Kang Hao? Kang Hao boleh faham? Kang Hao? Chong Pek Ling, boleh faham tak Pek Ling? Piling. Chong Pek Ling? Okay, thank you . Jadi, kita sambung sekarang. Jadi, apa lagi yang perlu tahu? Cikgu nak kamu bulatkan, kalau kamu malasan nak buat apa-apa, paling tidak pun bulatlah objek. Objek. Ini yang kita akan lukis banyak nanti pada kelas akan datang. Jadi, okey. Objek adalah benda sebelum kanta, cahaya sebelum kanta yang nak masuk ke dalam kanta. Okey, dan dia akan bentuk image, bulatkan image selepas kanta. Selepas kanta. Okey. Kalau untuk kanta cembung, image selepas kanta. Okey, selepas kanta. Jadi, apa yang kamu perlu belajar adalah jarak objek ke pusat optik kita panggil U. Jarak image ke pusat optik kita panggil V. Jarak image kepada O kita panggil V. Okey, jadi benda ini anda perlu lukis dan faham. Untuk yang kanta cekung, ini yang terakhir dah.今天最后一个东西啊。Jadi untuk kanta cekung macam mana kamu pula nak lukis? Jadi hari ini kita hanya lukis yang asas saja ya. Jadi nanti besok kelas minggu depan pula kita akan sambung lukis macam mana lukisan itu akan membezakan antara satu sama lain. Jadi untuk kanta cekung pula, ya, kanta cekung macam ni, betul. Apa yang kamu perlu lukis dulu sekali lagi, dua garis yang tidak ada kaitan dengan cahaya. Perlu tahu dulu. Yang bertitik. Biasanya yang menegak. Okey. Paksi kanta. Okey. Dan paksi utama. Paksi utama ini mesti melalui O. Pusat optik ini. Dia bukan atas bawah, dia memang tengah-tengah. Jadi yang membezakan sekali lagi, bezakan dia adalah, okey, bezakan dua-dua ini adalah 90 darjah. Jadi cahaya masuk, macam mana cahaya masuk? Kalau kita tengok kat sini kita gunakan hijau. Cahaya kalau masuk hijau. Okey, dia akan bercapah. Dia akan bercapah keluar. Jadi macam mana kita nak dapatkan titik fokus dia? Cikgu gunakan biru pula di sini. Terbalik ya. Tadi patutnya garis kat cahaya lain kita guna biru. Tapi untuk ini kita gunakan biru. Untuk mencari F, letakkan pembaris, sambungkan hijau ke belakang ataupun sebelum kanta, sambung. Kalau kita sambung, kita akan guna titik juga. Gunakan titik, garis titik ini. Jadi sambung ke belakang ni dapatlah F. Sekali lagi, jarak fokus ialah F kecil. Titik fokus ialah F besar. Jadi kalau sini 2 cm, kalau selepas 2 cm itu juga ialah titik fokus dia. Dan 2 cm lagi selepas 2 cm kita panggil 2 kali jarak fokus. 2F. 2 kali jarak fokus. Kenapa kamu perlu tahu F dan 2F? Nanti semua gambar raja yang kamu lukis itu akan berdasarkan kepada 2F, F dan O. 2F, F dan O. Mingpai mah? Boleh faham ke tak? Boleh faham ke tak murid-murid?
Boleh faham? Boleh. Jadi hari ini kerja kamu sampai sini saja, tak banyak ya. Lengkapkan laporan dan hantar. Cikgu dah faham, nak kamu hafalkan istilah-istilah penting untuk 205 ini. Fahamkan dulu. Minggu depan kita akan lukis. Macam ni. Kita akan buat beberapa soalan pada muka surat 207. Ini macam ni. Dan 208. Kita akan buat dua ini je. Minggu depan kita akan fokus pada dua muka surat ini je. 207, 208. Benda macam ni. Okay. Kalau kamu tengok, kamu pun tahu dah. Lukisan itu sangat-sangat teknikal. Maksudnya kalau kamu tak faham apa yang cikgu cakap tadi, cahaya mesti pergi ke F, titik fokus. Kalau kamu tak tangkap maksud dia itu, memang kamu tak akan faham apa yang kamu nak lukis lepas ni. Okay. Kalau cikgu nak minta kamu nanti tengok, kenapa ungu ini tak pergi F? Kenapa yang merah ini perlu pergi F? Itulah soalan yang nanti kamu akan tertanya-tanya di minda, di otak. Okey, jadi cikgu pun tak nak buangkan masa anda semua. Fokuskan muka surat 205 dulu, 205 ini. Fahamkan semua istilah penting. Paling tidak short form dia, F dan O. O ke F ke, okey. Paksi kanta ke paksi utama itu kalau boleh sebut-sebut, tak boleh sebut pun tak apa. Okey, kalau boleh sebut paling baguslah. Dan nanti kita akan lukiskan objek dan juga macam mana image itu dibentuk selepas itu. Okey, jadi itu saja untuk pengenalan kepada kanta. Ataupun kita nak kata bagaimanakah pembentukan image selepas kanta. Okey, image selepas kanta. Bayangkan kenapa kamu pakai cermin mata. Cikgu dah cakap cermin mata pakai sebab orang menghadapi masalah di mata dia untuk tumpukan cahaya di retina. Jadi dia pakaikan cermin mata supaya membantu cahaya itu fokus kena pada retina. 意思是说他眼睛里面不能把那个光集中在最主要的地方，也就是那个对光线敏感的部分。所以说你就要戴眼镜，把那个光集中在那个对光敏感的眼睛的部分，也就是叫 retina 的意思。OK， 那 retina， 所以说就是戴眼镜的意思。Jadi benda ini akan berkait juga dengan pelbagai alatan optikal yang kamu akan belajar juga sedikit sebanyak seperti kamera, photostat machine, teleskop dan macam-macam lagi. Jadi itu saja daripada cikgu. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Kalau tak ada, cikgu akan minta supaya semua orang buka kamera untuk ambil screenshot sekali lagi. Okey, untuk hari ini, untuk kehadiran cikgu juga. Cikgu nak tengok nanti berdasarkan kepada link kehadiran kamu. Tolong buka kamera sekarang. Okey, kalau rasa malu macam ni pun boleh je, tutupkan. Sila, cepat-cepat. Mau Ihan boleh faham ya, Ihan? Boleh. Boleh ya? Cikgu tak tanya kamu, cikgu takut. Kan kamu dah tahu kan? 老师，maksud 你刚讲的那个 laporan 是前几天的那个 laporan 是吧？对，有道理教了。我让你教。教了。 Okey, 来，yang lain. Tan Hui, Hong Chin Yui, Gan Jun Hao, Brian, Liling, Wong Kah Hao, sila buka kamera. 3, 2, 1. Afiq buka kamera. Afiq, 3, 2, 1. Tan Hui, tak nak buka ke? 3, 2, 1. Okey, terima kasih semua ya. Jadi itu saja hari ini dan anda sambunglah kerja yang patut dan cikgu akan bagi link kehadiran nanti. Link ke tak apa. Hei, boleh faham, cikgu faham ya. Cikgu pun nak tolong kamu sekarang. Cikgu bagi link juga di sini. Link juga cikgu bagi kat sini. Cikgu juga akan bagi link kehadiran nanti di dalam grup sama je. Pilih kelas kamu, isi benda yang sama je. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi. Bye. Bye. Terima kasih cikgu. Sama. 老师，我问你一个问题。讲。那假如就是那个 laporan 没有写答案，就这样交上去是可以的吗？我目前先给 TP3点，你们的 case 我不要弄你们混了，我先给你们TP3，你有交的话，然后过后你改了过后再改进它，因为刚才 limit quality 我也给他们那个 result 了，我给他们可不上了。你要看的话，你看的那我之前有个我做个 YouTube 给 Fly Quality 的一样的，我就做的。Thank you 啊，文凯。就说你们我不用请先，过后改了过后我再帮你们改那分数不是问题的。OK。
我不要弄乱你们的嘛，我不要这边叫你们做老师，你抄老师，然后你又讲老师我没有那个不在，然后你另外一群人呢，连做都没有做呢，就乱到完了啊！我不要这样子，我们先抄啊，先抄。 OK OK 好， OK，可以出了啦。不错啦，还是怎么样？做啦。走啊走啊走啊，拜拜。Thank you Ihan 啊 ，Thank you Pak Lim，Thank you Kahan，Thank you Kang Hao ya. Semua Ihan.